Okey. Jadi bagi siapa tu? Bagi orang yang menunaikan haji secara ifrad ataupun orang yang menunaikan haji qiran. Orang yang buat haji tamattu' tak ada lah tawaf kudum, sebab dia masuk Mekah dalam keadaan dia berihram dengan umrah. Jadi di sampai Mekah tu dia buat tawaf umrah lah. Dia kena selesaikan kerja umrah dulu. Jadi antara perkara sunat ialah tawaf kudum. Li'annahu tahiyatul bait. Kerana tawaf kudum ni ialah tahiyatul bait. Tahiyat ni penghormatan bagi Baitullah. Sebagaimana tahiyatul masjid, penghormatan bagi masjid ialah semayang 2 rakaat. Kita masuk masjid, kita semayang 2 rakaat tu, semayang tu dinamakan semayang tahiyatul masjid. Tahiyat masjid tu. Kerana kita masuk dalam rumah Allah melaksanakan buka dengan ibadat semayang. Jadi mana-mana semayang yang kita buat sebelum duduk lah, sebelum duduk kalau tu masjid ni, sebelum kita duduk, maka semayang sunat, apa-apa sunat atau fardu itu menepati bahawa kita menghormati Baitullah, masjid tu. Menepati kita menghormati masjid. Okay. Jadi di Kaabah, cara menghormati Kaabah Baitullah ni ialah dengan cara tawaf. Yang mana tawaf kudum bagi orang buat haji ni, wa innama yusannu, hanya senya disunatkan tawaf kudum lihajin, bagi orang yang buat haji, au qarinin, atau orang yang buat haji secara qiran, dia gabung niat, gabung haji dan umrah sekaligus. Kalau orang buat haji ifrad, haji tu maksud haji ifrad lah, dia datang buat ihram dengan niat haji, dengan syarat dia dakhala Makkah qabla al-wukuf, yang masuk Mekah sebelum daripada wukuf. Okey. Jadi kalau masuk Mekah sebelum wukuf, sebelum dia melaksanakan wukuf lah, maka hukumnya dia sunat untuk buat tawaf kudum. Hukumnya sunat. Kalau tak buat tak ada masalah lah. Cumanya hukum kesunatan tu ada. Tapi kalau orang mari tu, dia tak dang mari lewat. Dia mari lewat masuk Mekah tu hari orang wukuf dah. Jadi dia pergi terus ke Arafah. Bila dah wukuf ni Arafah, tak ada dah sunat untuk buat tawaf kudum, tak ada dah. Sunat untuk tawaf kudum tu telah tak ada. Okey. Jadi di sini yang jika masuk Mekah sebelum wukuf, maka sunat dia buat tawaf kudum. Wala yafutu bil julus, dan tidak luput tawaf kudum ni dengan duduk di dalam masjid. Maknanya orang tu pergi, pergi dia pun letih lah, daripada musafir, daripada Jeddah ke ataupun daripada Madinah, dia masuk Mekah tu, masuk dalam Baitullah, Masjid Haram, nak tawaf, letih duduk. Boleh tawaf tak kudum? Boleh, tak apa. Dia tak luput. Tawaf kudum ni tak luput dengan duduk. Kalau tahiyatul masjid, takut bakal orang faham, kerana tawaf kudum ni tahiyatul masjid, takut-takut ingat kalau duduk makna jadi luput masa, tak boleh nak buat dah. Macam tahiyatul masjid kita, semayang sunat tu masjid ni, kalau kita masuk masjid kita duduk dah, tak ada lah tahiyatul masjid, habislah. Jadi selagi mana kita tak duduk, boleh. Jadi kalau kita masuk Masjidil Haram, kita duduk dulu. Tawaf kudum luput tak? Tak luput juga. Tak luput dengan duduk. Wala bitakhir, dan tidak dengan mentakhirkan. Okey. Tidak dengan mentakhirkan. Kalau dia mari Mekah saja sekalipun, dia mari Mekah dah, dia tak buat lagi. Contohnya hari pertama sampai Masjidil Haram tu dia semayang biasa, dia nak tawaf, letih jugalah. Letih juga. Jadi nak buat tawaf, dia tak larat.
jadi tu boleh balik hotel, dia tidurlah dulu. Esok dia buat, tak apa. Tidak luput dengan mentakhirkannya selagi mana belum sampai kepada Arafah lagi lah. Jadi kalau dia lewatkan, ni tak buat selalu contohnya. Ni kena mutawih, kena beri itulah juga dah, kena faham lah perkara-perkara yang mana sunat, yang mana syarat, yang mana rukun, yang mana yang tak boleh buat. Sunatnya ialah kita mendahulukan dengan tawaf. Tapi kan dah kata ada jemaah tak mampu nak buat dah, dia mari semayang saja lepas tu balik hotel, ataupun tak pergi pun masjid lagi. Adakah luput tawaf kudum? Tak, masih lagi sunat untuk melaksanakan tawaf kudum. Okey. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, na'am, namun yafutu bil wukufi bi Arafata. Namun okey, luput kalau dia wukuf di Arafah. Luput kalau dia wukuf di Arafah. Jadi sebagaimana kita maklum tadilah, kalau dia nak takhirkan sehingga mana? Sehingga dia wukuf di Arafah dah, dan lepas pada separuh malam dah. Kerana lepas separuh malam, dia waktu tawaf dah habis dah. Waktu tawaf kudum habis dah. Kerana lepas separuh malam, malam raya, masuk waktu tawaf ifadah. Bila masuk waktu tawaf ifadah, tak ada lah waktu, dan luputlah untuk tawaf kudum. Jadi dia, kalau dia tangguh sehinggalah wukuf di Arafah, tak ada lah tawaf kudum pun. Tapi tak ada masalah sebab dia sunat saja. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa mabitun bimina lailata Arafata wa wukufun bi jam'in al-musamma al-ana bi mash'aril harami wa huwa jabalun fi akhiri Muzdalifata fayadhkuruna fi wukufihim wa yad'una ilal isfar mustaqbilinal qiblata lilittiba'. Dan bermalam di Mina pada malam Arafah, dan wukuf di Jama' yang dinamakan sekarang ini dengan Masy'aril Haram. Ia adalah bukit di hujung Muzdalifah. Maka mereka berzikir dan wukuf mereka dan berdoa sehingga cerah dalam keadaan menghadap kiblat kerana ittiba', kerana mengikut Nabi. Okey. Antara perkara sunat lagi ialah mabitun bi Mina, bermalam di Mina lailata Arafah, malam Arafah. 9 hari bulan, malam 9 hari bulan tu. Lapang siang, malam tu 9. Malam 9 tu kita wukuf di Mina. Wukuf di Mina. Makna bermalam di Mina dulu, tak bertolak ke Arafah. Bila bertolak Arafah? Esok tu lah. Esok tu baru bertolak ke Arafah untuk wukuf di Arafah lepas pada zuhur. Jadi pada malam tu sunat kita bermabit di Mina. Bukan mabit 3 hari tu. Lepas pada wukuf tu, itu mabit lain tu. Itu mabit daripada wajib-wajib haji tu. Tak, wajib-wajib haji termasuk perkara-perkara yang menjadi kewajipan. Jadi hak ni hak sunat ni. Makna nak wukuf ni esok tu, malam tu kita duduk di Mina. Tapi kebanyakannya tak buat lah. Setahu saya asas tak akan pergi ke Mina, dia akan pergi ke Arafah tu. Dia akan pergi ke Arafah tu. Pertama sebab perjalanan tu payah, untuk mengelakkan kesesakan dan seumpamanya, susun gitu. Sebab ni sunat. Jadi bermalam di Mina malam Arafah. Wa wukufun bi jam'in, dan juga kita berdiri wukuf di jam'in. Nama tepat al-jam'. Al-jam' ini al-musamma al-an bi Masy'aril Haram, yang dinamakan sekarang dengan Masy'aril Haram. Ada masjid di Muzdalifah namanya Masjid Masy'aril Haram. Di situ Nabi SAW lepas bermalam di Muzdalifah, semayang subuh, Nabi doa berdiri di situ sehingga cerah hari, baru Nabi berangkat pergi ke Mina untuk melontar Jamrah Aqabah. Jadi di situ Al-Masy'aril Haram tu
Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Jadi Masy'aril Haram ialah Jabalun fi akhiri Muzdalifah. Nama tempat yang mana dia ada di situ, bukit yang kecil, bukit kecil yang duduk di akhir tanah Muzdalifah. Jadi awak ni kena pergi sana lah tengok. Baru nampak. Kalau pergi umrah dulu, kalau pihak travel tu dia buat trip kepada tempat-tempat, melawat tempat-tempat haji contohnya. Kita buat umrah, tapi boleh minta lah, tengok ada tak dalam package tu. Biasa setengah tu dia akan tunjuk, tempat ni lah, ni Arafah dia akan tunjuk, ni Muzdalifah, yang ni Mina dia tunjuk dulu. Sebab masa umrah tak ada lah kerja-kerja haji tu, tak buat lah, cuma nak kenal lagi. Bila kita buat haji tu, kita tak lah jadi macam apa ni, usaha masuk kampung. Kita kenal ada tempat ni, walaupun kita tak pernah buat haji lagi, tapi kita kenal, lepas pergi sini, sebab ada penerangan dah. Ada penerangan. Jadi ada di sana, nama tempat dia ada sekarang ni, ada tak silap saya, ada masjid lah, Masy'aril Haram, yang Nabi duduk di situ berdoa. Yadhku fayadhkuruna fi wukufihim, dia berzikir ketika berdiri wukuf itu, wa yad'una, dan berdoa, ilal isfar, sehingga terang tanah, mustaqbilinal qiblata, hal keadaan mereka menghadap kiblat, lilittiba, kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi kata pengarang, wa azkarun wa ad'iyatun makhsusatun bi awqatin wa amkinatin muayyanah, wa qad istaw'abaha al-Jalal as-Suyuti fi wadhaifil yawmi wal laylah falyatlubhu. Dan zikir-zikir dan doa-doa yang khusus dengan waktu-waktu dan tempat-tempat yang tertentu. Sesungguhnya Jalal As-Suyuti di sini tulis Jalal Al-Bulkini. Ni copy paste gini. Sebab Jalaluddin Al-Bulkini ni Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam terjemah tu Jalal Al-Bulkini, Jalal Al-Bulkini. Imam Bulkini pun Jalal Al-Bulkini. Tak, ni Jalaluddin Suyuti telah menyebut semuanya dalam amal harian siang dan malam, maka hendaklah kamu tuntuknya. Jadi benda sunat lagi ialah zikir. Zikir wa ad'iyatun, dan doa-doa yang tertentu, bi awqatin wa amkinatin muayyanah, pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu. Jadi ada tempat tu ada zikir khusus yang sunat. Ada waktu tertentu zikir khusus yang sunat. Yang ni kalau orang nak mencari kelebihan, dia akan cari hak lebih. Zikir secara umum boleh, apa-apa zikir. Tak, di mana-mana selagi mana tempat tu tidak dilarang. Boleh, cumanya ada zikir tertentu pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Yang ni yang kena cari dan kena belajar ni. Lebihnya orang yang mengamalkannya dapat fadilat lebih lah. Kerana kebanyakan perkara dan zikir tersebut itu yang Nabi buat. Bila buat yang Nabi buat ni, confirm pahala dia lebih daripada hak Nabi tak buat. Hak lain boleh pahala juga atas dasar umum, tetapi apa yang dibuat pada waktu tertentu, tempat tertentu tu lebih utama. Wa qad istaw'abahal Jalal Suyuti, dan telah menghinggakan menghitung kesemuanya itu oleh Jalaluddin Suyuti. Dia letak kesemua itu dalam fi wazaifil yaumi wal lailah, kitab dia lah. Amalan hari dan malam, harian, siang dan malam. Falyatlubhu, maka hendaklah kamu tuntut, tengok sanalah, kata dia. Jadi pengarang ni dia suruh rujuk sana. Dan bab berkaitan dengan haji ni banyak sangat buku-buku haji lain. Imam Nawawi pun buat tentang manasik haji. Ulama-ulama daripada dulu ke yang hak diterbitkan oleh kat Malaysia pun dengan terjemahan pun ada. Doa-doa tertentu pada tempat-tempat tertentu. Dalam azkar Imam Nawawi pun ada juga. Kemudian kata pengarang, faidatun yusannu mutaakkidan. Faidatun yusannu mutaakkadan, sunnatan mutaakkadan, yusannu mutaakkadan,
ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam walau li ghairi hajjin wa mu'tamirin li ahaditha waradat fi fadliha. Ini faedah, katanya sunat dengan tuntutan yang kuat ziarah kubur Nabi walaupun bagi selain orang yang mengerjakan haji dan umrah, kerana hadis-hadis yang datang pada kelebihannya. Masuk pada satu faedah, antara perkara sunat ialah ziarah kubur Nabi. Yusannu mutaakkadan, disunatkan akan sebagai sunnatan muakkadatan, sunat yang muakkad, makna sunat yang sangat dituntut lah. Disunatkan dengan sunat yang sangat dituntut. Apa dia? Ziaratu qabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, menziarahi kubur maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat. Jadi pergi Madinah tu ialah dengan niat menziarahi Nabi. Jadi mana-mana kitab-kitab yang dapat balik haji, balik umrah, ada belah sana dia bagi kitab-kitab balik. Dia kata antara perkara bid'ah ialah menziarahi Madinah kerana nak menziarahi kubur Nabi. Maka hendaklah seorang itu tidak meniatkan menziarahi Madinah kerana kubur Nabi, tapi kerana nak ziarah masjid. Nak kata tak boleh. Salah sangat tu. Ziarah Nabi, dah ziarah Masjid Nabawi tu, dia kata kerana Nabi SAW sebut la tushaddur rihal illa ila thalathati masajida, tidak ada kesunatan untuk bersungguh-sungguh bermusafir berjalan kecuali kepada 3 masjid, iaitu Masjidil Haram wa Masjidi hadha wa Masjidi Baitul Maqdis. Tak ada kesunatan untuk bersungguh-sungguh ziarah masjid kecuali 3 masjid ni. 3 masjid ni. Jadi dia kata Nabi suruh ziarah masjid. Tak faham. Dia kata istisna ni dia kena tengok mustasna minhu. Dari kaedah bahasa Arab, tidak disuruh bersungguh-sungguh ziarah kecuali kepada 3 masjid. Ini maksudnya apa? Tidak disuruh kita bersungguh-sungguh ziarah masjid kecuali kepada 3 masjid. Jadi istisna tu daripada jenis mustasna minhu, daripada jenis itulah. Itu lazim kebiasaan. Maknanya dari segi masjid tak ada kelebihan bagi masjid-masjid kecuali 3 ni. Mana? Masjid Palamiding ada lebih tak dengan masjid Ngada Baru, dengan masjid Bukit Besar, dengan masjid Bukit Payung? Sama je. Dari segi masjid kelebihan tak ada. Dari segi dia tu masjid Melaka, daripada Masjid Abidin, Masjid Marang, sama masjid kecuali 3 ni. Dari segi masjid. Kalau dari segi benda lain tu lain kira lah. Masjid ni contohnya ada kuliah, lebih daripada masjid ada kuliah. Masjid ni jemaah ramai, lebih daripada masjid tak ada kurang jemaah. Masjid ni Tok Imam ni contohnya ahli sunnah, Tok Imam ni ahli warak, molek lah situ dari segi lain. Tapi dari segi masjid tu tetap masjid tu sama je kecuali 3 ni. Jadi tidak ada fadilat kelebihan kalau kita sungguh nak pergi masjid ni atas dasar masjid saja, kecuali 3 ni. 3 ni tak apa sungguh. Nak sungguh-sungguh kupur duit nak pergi, ada apa? Masjidil Nabawi, Masjidil Haram dengan Masjid Baitul Maqdis. Itu makna dia. Dia kait dengan Nabi pula. Tak ada. Dia kata disuruh ziarah masjid berdasarkan hadis ni. Hadis ni nak cerita tentang kelebihan masjid. Masalah ziarah Nabi itu memang sunat untuk menziarahi Nabi. Kerana apa? Kerana banyak hadis, man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Siapa yang menziarahiku ketika setelah matiku, seakan-akan yang menziarahiku seperti aku hidup. Wa man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah kubur aku, wajib dia dapat syafaat aku. Banyak lagi. Man ja'ani zairan lam tanza'hu hajatun illa ziyarati. Siapa yang menziarahiku yang tak ada niat lain yang menarik untuk ziarah kecuali untuk ziarah aku, tak ada niat lain, bukan niat nak niaga, bukan nak niat nak benda lain ke conference ke apa, tapi niat kerana nak ziarah. Kana haqqan 'ala Allah an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah. Adalah berhak
atas Tuhan untuk aku menjadi syafaat, pemberi syafaat kepadanya pada hari kiamat. Lebih. Dalam hadis riwayat Bukhari pula, man salla alayya inda qabri, siapa yang selawat kepadaku di sisi kuburku. Makna mana? Selawat sampai kepada Nabi dan dapat pahala walaupun di mana-mana. Tapi kelebihan selawat di sisi aku, wakalallahu biha malaka yuballighuni, Allah Ta'ala akan hantar seorang malaikat yang memberitahu kepada aku, wa kafa amra dunyahu wa akhirah, dan Allah Ta'ala akan cukupkan urusan dunia dan akhiratnya. Wa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah, aku akan menjadi orang yang memberi syafaat dan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Jadi kelebihan ziarah Nabi ni memang sabit. Sebab itu yang apabila Syekh Ibn Taymiyah menyatakan tak ada sunat ziarah kerana nak ziarah kubur Nabi ni, bahkan kena niat kepada masjid, ulama-ulama daripada segenap empat mazhab kritik, kata pandangan ni pandangan yang salah, menentang pandangan yang jamahir ulama, jumhur ulama lain tak ada kata gitu. Tiba-tiba dia kata tak ada sunat ziarah kerana nak ziarah Nabi. Hak ni hak dipegang di Saudi. Jadi risalah-risalah atau buku-buku yang tulis itu kena hati-hati. Bahkan ada yang sangat sangat kering hatinya sehingga kata tak apa lah, kalau pergi umrah tak ziarah pun tak apa. Maknanya pergi semayang, lepas semayang pergi raudhah terus tak beri salam ke Nabi, terus tinggal. Kata apa, tak apa dah ni, sebab kita disuruh ziarah masjid. Masjid ni tak ada apa-apa kalau tak ada Nabi situ. Tak ada Nabi situ. Madinah ni tak ada berkatnya kalau tak ada Nabi situ. Madinah Munawwarah tak ada cahayanya kalau tak ada Nabi situ. Jadi orang ni dia telah salah kefahaman, cara pemikiran salah sehingga mengatakan bahawa ziarah tu kena niat masjid, tak boleh niatkan Nabi. Pula. Jadi ini silap yang sejauh-jauh sesilap-silapnya. Dia kata yusannu mutaakkadan ziyaratu qabrin Nabi walau li ghairi hajin wa mu'tamirin. Walaupun bagi orang yang selain buat haji dan umrah, walaupun tak ada pergi nak buat haji pun, tak ada pergi nak buat umrah, mari contohnya ada conference ataupun nak pergi tengok buat lawatan ke tempat cetak Quran, mushaf contohnya. Sunat ada ziarah? Sunat ziarah. Makna besarnya menziarahi Nabi SAW. Li ahaditha waradat fi fadliha, kerana datang hadis-hadis yang banyak yang berkait dengan kelebihan menziarahi Nabi. Jadi banyaklah ni pun tentang apa yang sunat dibaca tu, boleh tengoklah dalam kitab-kitab lain yang menerangkan. Dalam kitab Hasyiah I'anah pun banyak Syekh nukilkan doa-doa yang sunat baca. Orang berdiri lama tu baca doa, bukan pergi sembah kubur. Apa tak? Dia kata tak boleh berdiri lama. Tak. Jadi tak ada bacaan doa-doa yang disunatkan. Apa yang sunat kita beri salam, lafaz-lafaz itu ada disebut dalam kitab yang Talibin ni. Orang boleh tengok situlah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Tak ada Tak ada, sekadar tu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.